Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 806. Antara paparan utama. Politik Islam atau politik Islam? Hadi perlu jujur keluarkan fatwa politik jangan tunggang agama. RUU 355 hakikatnya PN tidak bersedia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden Parti Amanah Negara Amanah Muhammad Sabu menyifatkan Datuk Seri Hadi Awang sama seperti Donald Trump. Presiden Amerika Syarikat ke-45 itu terkenal sebagai pemuja ketuanan orang kulit putih atau white supremacy. Sementara Presiden PAS pula memperjuangkan ketuanan Melayu dengan berselindung di sebalik retorik Melayu Islam. PAS perjuangkan Malay supremacy demi peroleh kuasa walaupun tidak ada satu pun isu Melayu Islam yang mereka bisingkan sebelum ini diselesaikan. Yang ada lulus judi 22 kali. PAS ikut sunnah Trump, tegas Muhammad. Berat dakwaan Presiden Amanah ini, namun hakikatnya kita lihat begitu laju Hadi menyokong proklamasi darurat. Tetapi PAS membisu seribu bahasa apabila kerajaan menambah kekerapan cabutan khas judi daripada 8 kali setahun pada tahun 2020 kepada 22 kali setahun bermula tahun ini. Kata Hadi, proklamasi darurat selaras dengan politik Islam. Ia bukan sesuatu yang memeranjatkan memandangkan PAS mempunyai banyak dalil untuk menghalalkan apa sahaja kebatilan Kerajaan Perikatan Nasional, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Permatan Pasir Muhammad Faiz Fazil. Menurut Faiz, darurat yang dipohon Tan Sri Muhyiddin Yassin menurut Perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan menimbulkan banyak tanda tanya. Beliau berpendapat kawalan penularan wabak COVID-19 menerusi penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan Bersasar PKPB sudah memadai bagi meratakan lengkungan jangkitan wabak ini. Ironinya, pentadbiran kerajaan termasuk eksekutif dan kehakiman serta industri dan perniagaan dibenarkan beroperasi seperti biasa kecuali Parlimen, ujar Faiz. Apabila Parlimen digantung fungsi utama badan legislatif untuk semak imbang, segala polisi dan tindakan kerajaan tidak lagi dapat berjalan. Peruntukan dan perbelanjaan wang negara tidak lagi dapat dipersoalkan oleh rakyat melalui ahli Parlimen. Tindakan ini seolah-olah menghakis kedaulatan undang-undang dan menyekat hak dan kebebasan bersuara rakyat di premis yang sah di sisi Perlembagaan Persekutuan, tegasnya. Faiz berkata penggantungan Parlimen menyekat ahli Parlimen daripada berbahas dan berdebat atas sesuatu isu berkepentingan awam dan negara. Ia sebenarnya tidak selaras dengan politik Islam. Beliau menegaskan bahawa Islam menganjurkan perdebatan dan perbahasan atas sesuatu perkara dan ini selaras dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Oleh itu, darurat yang dipertahankan oleh PAS ini tidak selaras dengan konsep dan politik Islam yang sebenar. Faiz juga mengecam kenyataan Presiden PAS yang menempelak pembangkang kononnya berpolitik dalam isu darurat. Beliau mengumpamakan Hadi bagai meludah ke langit kerana darurat ini merupakan perisai terakhir Muhyiddin menyelamatkan legitimasi Perdana Menteri setelah beliau hilang sokongan majoriti ahli Parlimen. Darurat ini adalah bagi mengekalkan kuasa yang dirampas melalui tebuk atap dengan membelakangkan mandat rakyat. Jika rampasan kuasa di Perak pada tahun 2009 dianggap zalim dan haram, adakah langkah Sheraton pula dianggap adil dan halal? Soal ahli jawatan kuasa pimpinan Amanah Nasional itu. Faiz mengingatkan bahawa sesungguhnya cenderung kepada kezaliman itu akan disambar api neraka, merujuk surah Hud ayat 113. Adakah permohonan darurat bagi mempertahankan kudeta ini selaras dengan Islam? Soalnya, Presiden PAS, ujar Faiz, seharusnya jujur dalam mengeluarkan fatwa politik kerana kedudukannya sebagai duta khas Timur Tengah mempunyai signifikan besar di peringkat antarabangsa. Malaysia seharusnya terus mempertahankan keluhuran demokrasi dan bukan digambarkan autokrasi.
Jelas jalur politik Melayu Islam yang dipropagandakan PAS dan Kerajaan Perikatan Nasional hanyalah candu politik semata-mata, bukan sesuatu yang jujur untuk rakyat, tegasnya. Sudah tiada apa yang boleh dibanggakan dengan perjuangan PAS. Pemimpin mereka lupa ajaran perjuangan Islam seperti Ibn Taymiyah yang pernah menyebut keadilan adalah asas kerajaan dan sesungguhnya Allah menegakkan negara yang adil sekalipun kafir dan tidak menegakkan negara yang zalim sekalipun Islam. PAS membentuk kerajaan dengan gerombolan pengkhianat mandat rakyat dan kleptokrat. Untuk apa kalau bukan menyelam sambil minum air? Itulah yang dilakukan PAS. Ia tidak ada kena-mengena dengan politik Islam. PAS sememangnya sentiasa mempunyai banyak dalil untuk menghalalkan apa sahaja kebatilan Kerajaan Perikatan Nasional, tegas Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Yang Berhormat Muhammad Faiz Fazil. Oleh sebab itu, katanya kenyataan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang bahawa proklamasi darurat selaras dengan politik Islam bukanlah sesuatu yang menghairankan. Seluruh rakyat mengenali siapa Hadi dan siapa pula PAS. Semalam, Abdul Hadi berkata pengisytiharan darurat bagi menyekat penularan wabak COVID-19 adalah berlandaskan konsep siasah syariah, iaitu politik Islam. Ahli Parlimen Marang itu menjelaskan darurat sebagai kawalan yang wajib ditunaikan oleh kerajaan berdaulat untuk sementara waktu dan berharap semua pihak perlu berhenti sementara berpolitik. Mengulas lanjut, Faiz berkata pelaksanaan darurat sehingga 1 Ogos nanti sebenarnya adalah bagi mengekalkan kuasa yang dirampas melalui tebuk atap dengan membelakangkan mandat rakyat. Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelaksanaan darurat hingga 1 Ogos nanti atau suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal selepas menerima Muhyiddin menghadap di Istana Negara pada jam 5.30 petang 11 Januari lalu. Sebelum ini, Muhyiddin buat kali pertama pada 23 Oktober tahun lalu menghadap Al-Sultan Abdullah di Istana Abdul Aziz Kuantan, Pahang memohon berkenan pengisytiharan darurat di negara ini. Bagaimanapun, Seri Paduka Baginda bertitah tiada keperluan untuk mengisytiharkan darurat ketika itu. Kami sebagai rakyat tidak pernah sesekali mempertikaikan titah perkenan yang di-Pertuan Agong tetapi mempersoalkan nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri tebuk atap itu. Ini kerana jika diperhatikan pelaksanaan darurat Muhyiddin ini kelihatannya berat sebelah malah terang lagikan bersuluh demi menyelamatkan leher Muhyiddin dan sekutunya daripada pertikaian majoriti. DUN dan Parlimen digantung demi memegang kuasa tanpa semak dan imbang amat berbahaya untuk sistem pemerintahan negara. Itu hakikat dan silalah pertikai jika berani. Presiden Parti Amanah Negara Amanah Yang Berhormat Muhammad Sabu menyifatkan PAS menurut jejak Donald Trump yang dikenali sebagai pemuja keunggulan orang kulit putih. Presiden Amerika Syarikat ke-45 sejak tahun 2016 itu juga didakwa menghasut penyokongnya menyerang ganas bangunan Capitol minggu lalu. Saya berucap di Parlimen menentang kempen White Supremacy yang dibawa oleh Trump. Tetapi PAS perjuangkan Malay Supremacy demi perolehi kuasa walaupun tidak ada satu pun isu Melayu Islam yang mereka bisingkan sebelum ini diselesaikan. Untuk rekod, kerajaan menambah kekerapan cabutan khas judi daripada 8 kali setahun pada tahun 2020 kepada 22 kali setahun bermula tahun ini. Hebat sungguh PAS di bawah terunjuk Pak Lebay Hadi. Muhammad yang juga bekas Menteri Pertahanan berkata Trump mengisytiharkan darurat di Washington DC selepas penyokong menyerang Parlimen iaitu bangunan Capitol kerana takut hilang kuasa. PAS dan Trump sama sebiji, cara sama, tujuan pun sama, tempela ahli Parlimen Kota Raja itu lagi. Beliau turut mengingatkan sikap PAS sebelum ini yang kerap menggunakan alasan kerana Islam untuk pelbagai situasi politik. Ingat, tanda pagar, bantah darurat Muhyiddin. Setelah berada dalam kerajaan selama 11 bulan dengan hasil rampasan kuasa, RUU 355 bergentayangan entah di mana. Sebelum ini bersekongkol dalam langkah Sheraton kononnya demi menyelamatkan negara Melayu dan Islam. Melalak siang dan malam kononnya Islam tidak selamat di Malaysia. Pemandu mabuk, arak, judi, kematian adib semuanya dikatakan mengancam kedudukan Melayu dan Islam. Setelah menjadi kerajaan tebuk atap, di mana Melayu sekarang? Di mana pula Islam kecuali ditunggang oleh puak berkepentingan? Negara kucak-kacir di perangai pengkhianat sibuk dengan percaturan politik peribadi. Kilang tutup, pelabur melarikan diri. Rakyat hilang pekerjaan dan negara dalam darurat ciptaan. Demi kuasa Muhyiddin dikekalkan,
walaupun sudah nyata kejatuhannya. Sekarang, kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri bahawa kerajaan sedang memperhalusi RUU 355 sebelum ianya dibentangkan semula ke Dewan Rakyat dipersoalkan. Ini kerana Kerajaan Perikatan Nasional yang ada, walaupun ada PAS di dalamnya, gagal menyekat kenaikan kekerapan cabutan judi nombor ekor, apatah lagi mahu melaksanakan RUU 355, kata bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Yang Berhormat Muhammad Hanifah Maidin kepada Dr. Zulkifli. Bagi Hanifah, dengan PAS yang sudah berada dalam kerajaan pun gagal untuk menyekat judi nombor ekor dari dinaikkan kekerapan cabutannya dari 8 kali ke 22 kali, apatah lagi mahu melaksanakan RUU 355 ini. Adakah Yang Berhormat harap kami semua nak percaya ke kata-kata Yang Berhormat tentang RUU 355 ini? Yang Berhormat pun tidak bersedia dan tak berupaya untuk paling minima kurangkan kekerapan cabutan khas judi nombor ekor, jauh sekali nak haramkan terus judi. Apatah lagi nak laksanakan RUU 355, kata Hanifah. Beliau berkata berdasarkan kenyataan bekas Mufti Wilayah Persekutuan itu, kerajaan PN yang ada lebih cenderung kepada tak bersedia dari bersedia. Bila baca kenyataan Yang Berhormat tersebut, nampak macam kenyataan tersebut lebih cenderung kepada tak bersedia dari bersedia. Ia macam tidak lebih selain kata-kata manis di bibir sahaja, kata Hanifah menerusi tulisan beliau. Antara sebabnya kenapa beliau berkata begitu, Hanifah berkata semasa ia dibentangkan, ia hanya sekadar dibaca sahaja tetapi tidak pernah dibahaskan. Bukankah dalam Government Tebuk Atap yang kianat sekarang ini sudah ada parti PAS dan Yang Berhormat Menteri Undang-Undang juga dari parti PAS yang pernah masa jadi pembangkang dulu bentang untuk sekadar baca sahaja di Parlimen usul RUU persendirian bagi kononnya nak pindah Akta 355. Ya, beliau sekadar baca sahaja usul tersebut dan ianya tak pernah dibahas, jauh sekali diluluskan. Dan selepas itu, bila Yang Berhormat itu balik ke Kelantan, beliau disambut sebagai hero atau wira, kata Hanifah. Hanifah bertanya adakah ketika itu PAS tidak pernah memperhalusinya. Masa itu bukan ke kerajaan BN juga bagi peluang kat parti PAS untuk bentang. Nak tanya Yang Berhormat sebagai mufti wilayah tak pernah disuruh untuk perhalusi ke RUU tersebut selepas Yang Berhormat Kota Baru itu bentang bagi sekadar baca sahaja, tanya Hanifah. Bagi beliau, jika sejak PAS bentang usul RUU persendirian itu hingga sekarang masih di tahap diperhalusi, selama tempoh itu, pejabat mufti wilayah persekutuan yang diketuai oleh YB sendiri buat apa? Bukankah YB juga hadir kat Padang Merbuk yang ada ikrar jama'i untuk bawa dan luluskan RUU pindaan tu di Parlimen? Masa tu parti PAS masih pembangkang. Lah ni dah jadi government, kata ahli Parlimen Sepang itu lagi. Sekarang ini katanya PAS yang membentangkan usul RUU persendirian itu sudah berada dalam kerajaan. Masih nak perhalusi lagi ke? Sampai bila nak diperhalusi? Adakah ini hujah halus nak bagi pentaksub gembira dan khayal? Tanya Hanifah yang merupakan bekas peguam PAS itu. Bagi beliau, jika kerajaan yang ada betul-betul serius dan kata memang sudah bersedia nak bentang pindaan Akta 355, paling kurang Dr. Zulkifli sebagai Menteri Agama ada bawa ke Parlimen pada beberapa sidang yang lalu untuk buat bacaan kali pertama. Yang Berhormat ada buat ke? Tanya beliau lagi. Hanifah juga meminta Zulkifli berlaku jujur termasuk dengan memberikan nasihat kepada Perdana Menteri. Bersedia ke YB untuk menasihati bos YB untuk adakan sidang Parlimen dalam waktu darurat ni? Dan lepas itu YB bentang RUU bagi meminda Akta 355 untuk bacaan kali pertama, kedua dan ketiga, termasuk mengundi. Ada berani ke? Tanya Hanifah lagi. Usah menanam tebu di pinggir bibir sedangkan rebung berduri di hati. Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.